Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah dan kemurahan-Nya kembali memanggil kita, umat-Nya, untuk beribadah kepada Dia. Mari hari ini saya mengajak kita sekalian mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita sebelum kita sama-sama masuk di dalam ibadah pada hari ini. Mari kita bersama-sama pakai waktu, kita bersaat teduh sejenak. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu. Jemaat yang terkasih, kiranya panggilan Tuhan yang kita terima pada hari ini membuat kita datang dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang tulus dan terbuka. Bukankah karena kita ada sampai hari ini, itu semua hanya karena anugerah pemeliharaan daripada Tuhan. Mari kita datang dengan bersyukur. Betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu. Bersyukur kepadamu, syukur, ku bersyukur kepadamu, puji, ku puji agung namamu, sembah, ku sembah Allah yang suci, aku ada sebagaimana, aku ada hanya karena anugerah.
Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi. Dengan penuh kasih, dengan penuh pengampunan, Dia selalu menanti kita kembali kepada Dia. Belas kasihan dan pengampunan daripadanya itu akan diberikan kepada setiap kita saat kita datang dengan kerendahan hati. Saat kita datang mengakui segala kesalahan, segala dosa kita. Untuk itu mari kita di waktu ini datang ke hadapan Tuhan. Bersama-sama kita merendahkan hati. Dengan kita katakan, Tuhan selidikilah akan daku, ketahuilah akan hatiku. Memohon akan belas kasih pengampunan daripada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Ya Tuhan Allah kami, saat ini ya Tuhan kami datang di hadapan, merendahkan diri kami. Tuhan kami memohon pengampunan dari Tuhan. Ampuni kami jika kami mencintai hal yang lebih daripada cinta kami kepada Tuhan. Tuhan ampunilah kami jika kami selama ini dipenuhi dengan amarah, kebencian, dendam, kemunafikan. Tuhan ampunilah kami jika kami seringkali melupakan atau bahkan kami menganggap remeh akan apa yang jadi perintah-perintah Tuhan bagi kami. Ampunilah kami jika seringkali kami merelakan waktu kami untuk kami bersekutu dengan Tuhan demi hasrat atau kesenangan kami pribadi. Ya Tuhan ampunilah, kasihanilah kami, mentahirkanlah kami ya Tuhan. Kami mohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Menolong setiap kami. Terus bentuk kami Tuhan hari demi hari. Supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam kasih kami kepada Tuhan. Dan kami semakin hari boleh bertumbuh semakin serupa dengan Engkau. Tolong tuntun kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Jemaat, mari bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Mari kita secara bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru kita pada hari ini. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, seperti yang pemazmur katakan tadi, bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita. Hanya di dalam Dia kita mendapatkan kekuatan dikala kita lemah. Hanya di dalam Dia kita beroleh penghiburan dikala kita bersusah hati. Untuk itu yang jemaat yang terkasih, berharaplah terus hanya kepada Tuhan. Karena kekuatan penghiburan terus Tuhan berikan kepada setiap kita hari demi hari. Mari kita bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Saat ini mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur untuk kekuatan, penghiburan, sukacita yang terus Tuhan limpahkan bagi setiap kami sampai saat ini. Kami bersyukur pula untuk pemeliharaan Tuhan yang nyata, di mana kami boleh terus ada sampai hari ini. Tuhan, biarlah kami boleh belajar melihat segala sesuatu yang kami miliki adalah suatu berkat daripada Tuhan. Dan kami boleh memandang semua itu dengan satu ucapan syukur, dengan rasa cukup. Tuhan, pada saat ini kami berdoa, kami menyerahkan untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami yang saat ini di dalam keterbatasan ruang, kami tidak bisa bersama-sama berkumpul seperti biasanya. Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, mereka yang berada di dalam pergumulan, baik di dalam pergumulan akan pekerjaan, ekonomi, di dalam rumah tangga, ataupun di dalam kesehatan mereka. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Tahu, Engkau Tuhan yang senantiasa ada, Engkau Tuhan yang hadir. Kami berdoa serahkan jemaat-jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kekuatan daripada Tuhan, penghiburan daripada Tuhan itu pun boleh terus mereka rasakan. Itu juga yang menjadi kekuatan bagi mereka untuk menjalani hari-hari ke depan. Biarlah mereka boleh terus berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami juga teringat di tengah-tengah pandemi saat ini banyak hal yang mempengaruhi akan kehidupan kami. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang saat ini harus menjalankan studi, menjalankan sekolah mereka, dan juga bekerja secara online di rumah. Tuhan, kiranya hikmat daripada Tuhan itu juga menaungi setiap mereka. Biarlah di dalam waktu-waktu mereka harus belajar secara mandiri, online di rumah, tidak bertemu dengan teman-teman, tapi biarlah sukacita daripada Tuhan itu pun juga melimpah di dalam hati mereka. Tuhan yang kiranya sertai di dalam proses pembelajaran, di dalam pekerjaan yang terus mereka kerjakan sampai dengan saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi di hari esok, tapi kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kiranya jika persiapan-persiapan ke depan yang akan kami lakukan dalam memulai kembali ibadah di dalam era new normal. Tuhan, banyak hal yang harus kami persiapkan. Bukan hanya hal detail-detail, tetapi hati, mental kami pun juga harus kami siapkan. Tuhan, kami mohon pertolongan daripada Tuhan, menyertai setiap kami, menolong hamba-hamba Tuhan, menolong para majelis yang turut ambil bagian memikirkan persiapan-persiapan ke depan. Kiranya Tuhan yang memberikan hati terbuka boleh bersama-sama bergandeng tangan berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga bangsa dan negara kami di dalam menjalani masa-masa yang dengan pandemi di dalamnya. Kiranya anugerah, kemurahan, belas kasih daripada Tuhan itu pun nyata di dalam bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami yang kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan dibentuk kembali oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Lim Supianto. Kepada Bapak Pendeta Lim Supianto kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Allah. 各位弟兄姐妹们，早上好！ Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah di hadapan Tuhan di minggu ini. 非常感恩我们可以一同再次来敬拜主。 Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama menyiapkan diri kita akan berdoa dan mohon pimpinan daripada Tuhan. 请大家预备心，我们恳求神带领我们。 Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit, Tuhan tetap menaungi kami dengan kasih setia. 在这困境当中，你仍然以你的信实慈爱看顾我们。 Minggu lepas minggu boleh kami jalani ya Tuhan. 我们可以度过每一个星期， Kami boleh beribadah secara online di rumah. 我
我们也可以在家里上网来敬拜你。 Secara fisik kami mungkin tidak berkumpul satu dengan yang lain, 虽然在肉身上我们没有聚集在一起， tapi kami percaya sebagai umat pilihan Tuhan, di dalam roh kami selalu dipersatukan di dalam Kristus. 那么身心在灵里被你所拣选的，我们在主里合一。 Biarlah di hari perhentian yang Tuhan anugerahkan ini, 让在这分别为圣的日子， kami boleh menikmati kehadiran Tuhan dan mengalami sukacita di dalam Tuhan juga. 我们可以享受你，并且经历神你的喜乐。 Ketika kami boleh kembali beribadah dan menyembah Engkau. 让我们可以再次来敬拜你。 Berkati kami ya Tuhan ketika kami membaca firman-Mu. 求你祝福我们，当我们阅读你的话语， Biarlah firman Allah itu boleh menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kami semuanya. 让你的话语成为我们生命上的力量。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢主， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan gitu ya. 我们来看这一段圣经， Yang terambil dari kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. 路得记第1章第1到第6节。 Kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. 路得记第1章第1到第6节。 Firman Tuhan berbunyi demikian dalam bahasa Indonesia, saya bacakan terlebih dahulu gitu ya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Malon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Malon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. 当士师秉政的时候，国中遭遇饥荒，在犹大伯利恒有一个人带着妻子和2个儿子，往摩押地去聚居。这人名叫以利米勒，他的妻名叫拿俄米，他2个儿子，一个名叫马伦，一个名叫基连，都是犹大伯利恒的以法他人。他们到了摩押地，就住在那里。后来，拿俄米的丈夫以利米勒死了，剩下妇人和他2个儿子。这2个儿子娶了摩押女子为妻，一个名叫俄尔巴，一个名叫路德，在那里住了若有10年。马伦和基连2人也死了，剩下拿俄米没有丈夫，也没有儿子，他就以2个儿妇起身，要从摩押地归回。因为他在摩押地听见耶和华眷顾自己的百姓，赐粮食于他们。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang berada dalam satu kondisi hidup yang langka dan sangat luar biasa. 各位弟兄姐妹们，今天我们活在一个非常的时期， Dan istilah new normal belakang ini juga gencar kita dengar. Nah, di media sosial bahkan hampir setiap hari. 并且每一天我们都听到说过着新生活方式。 Kenapa kita dikatakan bahwa kita hidup dalam satu zaman yang langka dan luar biasa? 为什么说我们在这特别的期间呢？ Karena pandemik COVID-19 itu mempengaruhi seluruh dunia 因为这个疫情影响了全地， dan mengharuskan semua manusia yang ada itu menjalani atau beradaptasi dengan satu tatanan kehidupan yang baru. 一直
勉强所有的人都要适应这个新的方式。 Bagi kita ada banyak perubahan yang terjadi. 在我们当中感受到有很多的改变， Walaupun semua aktivitas kehidupan itu terus berlangsung dan berjalan. 虽然我们的活动继续的生存， Mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri di dalam menjalani kehidupan. 所以不得已我们都要适应这个新的方式。 Baik itu beribadah, 不论是在敬拜， baik kita bekerja, 不论在工作上， atau ketika kita ada di tengah-tengah kehidupan kita di rumah. 或者在家庭的生活当中， Ketika kita menjalani kehidupan kita didorong untuk memenuhi atau mematuhi akan protokol kesehatan. 当我们要遵循这个健康的这个条例， Kita mulai memakai masker, 我们开始戴口 kita 罩， mulai menjaga jarak yaitu social distancing atau physical distancing. 我们也过着社交隔离， Kita mungkin pakai face shield, 我们也用面罩， kita juga pakai hand sanitizer, 我们也用这个戒水剂， dan kita juga membiasakan diri sering mencuci tangan kita. 我们也时常洗手， Bahkan kita lebih banyak menghabiskan waktu kita di rumah. 我们更多花时间在家里， Tentunya semuanya ini penting. 这一些都很重要， Adalah untuk menanggulangi kemungkinan penyebaran daripada COVID-19 yang lebih meluas lagi. 就是让我们能够拦阻这个疫情的蔓延。 Anggap saja ini semuanya adalah menolong kita, engkau dan saya, menghadapi atau menjalani kehidupan yang baru di depan yang kita sebut sebagai era new normal. 就表明我们就是拦阻这些疫情的发展，而过着新的生活方式。 Kita belum tahu ke depan harus bagaimana. 我们要知道前面如何， Kita juga sulit membayangkan apa yang bisa kita lakukan ke depan. 我们也很难预料前面所要当做的事。 Di tengah-tengah situasi yang sulit, kita terus didorong untuk menatap ke depan. 在这困境当中，我们仍然仰望前程， Kita tidak boleh menoleh ke belakang. 我们不可往后看。 Tentunya semua hal teknis yang berkaitan dengan kesehatan tidak boleh kita abaikan. 虽然我们不能够忽略一些健康条件， Semuanya itu kita lakukan dengan satu kesadaran adalah untuk memutus mata rantai daripada penyebaran COVID-19 di Indonesia secara khusus. 一切我们所做的就是要砍断这个疫情的蔓延。 Di tengah-tengah perubahan yang demikian, 在这样的改变当中， sebagai umat Tuhan, 成为信徒， kita jangan lupa pentingnya merawat akan spiritualitas hidup kita masing-masing selama pandemik ini berlangsung. 我们不要忽略了在疫情当中来培养我们灵命的需要。 Bagaimana kita memasuki era yang kita katakan era new normal ini? 我们怎么样进入这个新生活方式呢？ Ke depan ini memperhadapkan kita dengan tantangan yang sulit kita bayangkan. 前面我们要面对不能想象的挑战。 Nah, dari tantangan kehidupan yang demikian, apa yang firman Tuhan katakan kepada kita semuanya? 从这样的生活挑战当中，神要向我们说什么？ Minggu ini kita mencoba melihat kehidupan kita dengan tantangan hidup di era new normal. 我们要看我们的生活在新方式的挑战当中， Bagaimana kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk menjalani kehidupan ke depan. 神的话语要帮助我们怎样度过前面的路程。 Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. 主内亲爱弟兄姐妹们， Ketika kita bicara soal tantangan hidup di era new normal di depan ini, 当我们讲到新生活的挑战， jangan sampai iman kita sebagai orang percaya itu menjadi abnormal sehingga kita hidup di tengah-tengah zaman di era new normal ini. 让我们不在新生活方式当中过着一个不正常的信心生活。 Dengan kata lain, 换一句话说， di tengah-tengah situasi yang lain yang berbeda ini, bagaimana iman kita tetap berpangku atau bertumpu di dalam Kristus dan bertumbuh di atasnya. 就是在这不正常的环境当中，我们的信心是建立在基督身上。 Mari kita lihat kembali bagian firman Tuhan yang kita baca. 我们看刚才所读的圣经， Di sini adalah satu narasi kehidupan satu keluarga. 这是一个家庭的生活。 Ada seorang ayah, suami, dan ayah dari 2 orang putra. 有一位家长有2个孩子， Dan orang ini bernama Elimelek. 他名叫以利米勒。 Ketika kita membaca kitab Rut di ayat yang pertama,
当我们读路得记第1节， maka dimulai dikatakan pada zaman pada hakim-hakim memerintah. 就是当士师秉政的时候。 Nah, kalau kita bandingkan dengan kitab Hakim-hakim pasal yang ke-17 maupun pasal yang ke-21, 如果我们看士师记17章或者21节， maka di sini dikatakan setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. 个人任意而行， Ini adalah kondisi hidup pada zaman hakim-hakim memerintah. 这就是士师秉政的情况。 Tidak ada norma yang tetap. 没有一个正常的方式， Di situ tidak ada standar kebenaran. 没有真理的标准， Manusia berbuat apa yang baik menurut pandangannya masing-masing. 个人任意而行。 Bukankah ini juga yang sering kita lakukan, bukan? 这就是我们时常所做的。 Ketika kita merasa baik, 当我们感受到这是对 maka 的， kita kerjakan. 我们就做， Dan baik menurut kita. 按照我们的看法。 Dan tidak ada standar kebenaran firman Tuhan di sana. 在那里没有真理的标准。 Terlebih ketika kita mengingat akan nama Elimelek. 当我们记得以利米勒这个名字， Elimelek berarti Allahku adalah raja. 以利米勒就是说我的神是我的王， Yang berarti Allah yang memerintah, Allah yang berdaulat. 表明说上帝是有掌权的。 Namun kita lihat di dalam kehidupan yang dijalani oleh Elimelek pada waktu itu. 但是当时以利米勒的生活呢， Tidak ada indikasi dia meminta pimpinan Tuhan. 在你没有寻求神的引领， Ketika pandemik kelaparan terjadi di daerah Bethlehem. 当饥荒发生在伯利恒， Lalu dia berpindah ke daerah Moab. 他就搬迁到摩押地。 Di situ kita tidak melihat ada satu indikasi Elimelek meminta pimpinan Tuhan. 在那里我们没有看见以利米勒寻求神的指引， Padahal namanya adalah mengatakan Allahkulah raja. 他的名字就是说我的神是我的王， Yaitu Allah yang berdaulat atas hidupnya. 就是神在他的生命上掌 Tapi di 权。 situ dia tidak meminta pimpinan Tuhan. 但是在那里他没有寻求神的引导。 Lalu yang kedua dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini. 从这一段经文看来， Nah, dikatakan bahwa mereka itu berasal dari kota Bethlehem. 他们是从伯利恒， Bethlehem itu berarti rumah roti. 伯利恒就是这个粮食之家。 Tapi ketika engkau dan saya baca bagian firman Tuhan ini, 但是当我们看这段圣经， Bethlehem pada waktu itu mengalami apa yang disebut dengan pandemik kelaparan. 当时伯利恒经历遭遇饥荒， Bencana kelaparan yang begitu luar biasa. 这样大的饥荒， Rumah roti sekarang tidak ada roti. 粮食之家没有粮食， Bukankah ini sebuah ironi, bukan? 这就是一个悲剧。 Bagaimana mungkin sebuah kota yang dikatakan Bethlehem rumah roti, tetapi sekarang tidak ada roti? 一个粮食之家，但是突然间没有粮食， Tapi itu yang dicatat di dalam bagian firman Tuhan ini. 这就是圣经所记载的， Bukankah ini sebuah ironi yang terjadi? 这就是一个悲惨的事情。 Dalam hidup kita juga seringkali mengalami ironi. 在我们的生命上也有悲惨 Kita 的事。 berpikir kita anak Tuhan diproteksi, dilindungi sedemikian rupa. 我们认为我们是神的儿女，神看顾保守我 Kita 们。 berpikir kita kebal terhadap berbagai macam pergumulan dan masalah. 我们以为我们对一切的问题感觉到麻木， Tapi bukankah engkau dan saya juga seringkali bergumul dan meneteskan banyak air mata? 但是多少时候你我仍然在挣扎 Ada banyak hal 和 yang 流 engkau 泪， dan saya tidak mengerti. 有很多事情我们不明白。 Nah, Bapak yang dikasih oleh Tuhan. 主内亲爱弟 Nah, 兄 itu 姐 yang 妹们， terjadi pada masa itu. 这就是现今所发生的。 Lalu yang ketiga dikatakan pada waktu itu. 在当时说， Mereka ini satu keluarga, yaitu Elimelek ini berjalan menurut common sense mereka sendiri. 这以利米勒带着一家人到他们所要到的地方， Ada kesulitan menghindar lalu pergi ke tempat yang aman. 他要免去患难而搬到另外一个地方， Ke tempat yang menjanjikan harapan dan bisa meraih kehidupan yang lebih baik. 就是到一个新的地方，给他们新的盼望。 Tapi yang mereka temui atau dapatkan justru adalah kematian. 但是他们所面临的乃是死亡。 Pandemik atau bencana kelaparan ini identik dengan kematian. 这个饥荒和死亡一样， Mereka ingin menghindar agar bisa hidup dengan lebih baik. 他们要免去这个饥荒，要活得更好。 Namun apa yang mereka dapatkan? 但是他们所得到的是什 Alkitab 么？ mengatakan sebaliknya mereka mengalami kematian. 相反的，他们经历死亡。 Elimelek sebagai kepala keluarga meninggal. 以利米勒成为家长去世， Malion, Kilion, kedua putra mereka juga meninggal.
他的两个儿子马伦和基连也去 Engkau 世。 lihat bagaimana kehidupan yang mereka jalani. 我们看他们的生活是怎样的生 Bukankah 活， langkah ini juga sering kita alami bukan? Dan kita ambil. 这样的步骤多少时候也是我们 Ada 的步 kesulitan 骤。 menghindar lalu kita berpikir ada satu tempat yang lebih aman dan lebih baik. 我们有难题的时候，我们避免难题，要到另外一个地方去。 Ketika mereka menghindar untuk bertahan hidup, justru mereka mengalami kematian. 当我们免去这个地方，反而面对死亡。 Ini adalah satu gambaran kehidupan yang normal yang dilakukan oleh manusia termasuk engkau dan saya. 这就是正常人所面对的，也是你我所面对的。 Setiap ada kesulitan kita menghindar. 每一次有困难，我们避开， Kita berpikir di mana ada tempat yang lebih baik, ada tempat yang lebih aman. 我们想在哪里有更舒适的地方， Di tempat mana memberikan harapan hidup yang lebih baik. 而给我们有更好的盼望，而活得更好。 Lari dari kelaparan di tanah Israel di kota Bethlehem. 免去在伯利恒饥荒的生活， Menghindar dari kematian dengan pergi ke Moab. 免去死亡到摩亚地， Justru di situ mereka kehilangan kehidupan. 就是在那个地方他们舍弃生命。 Alkitab mengatakan setelah 10 tahun mereka jalani. 圣经说他们4年在哪里？ Kenyataan yang pahit dan getir mereka alami, yaitu kematian Elimelek, Malon, dan Kilion. 一个悲惨的事实就是以利米勒和他的2个孩子都去世。 Nah sekarang coba engkau menempatkan diri sebagai Naomi. 你把自己当作是拿俄米， Bukankah saat itu adalah satu saat yang begitu luar biasa sulit yang dia alami? 他所面对的是多么的苦难， Saat kehilangan orang-orang yang mereka cintai. 他舍弃他所爱的人， Tentunya ini satu pergumulan yang berat. 这是一个非常大的挣扎。 Nah di ayat yang ke-6 dikatakan pada waktu itu Tuhan mulai memperhatikan akan umatnya. 在那时候，神看顾他的选民， Lalu Naomi kembali. 然后拿俄米起身。 Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan kesadaran yang timbul dalam diri Naomi untuk pulang ke Bethlehem. 拿俄米觉悟到要回到伯利恒， Dan memulai kehidupannya ini dapat kita katakan sebagai satu kehidupan di era new normal. 要回去过一个新的生活。 Tentunya di depan ada begitu banyak tantangan. 虽然在前面有很多挑战， Karena dia sudah 10 tahun meninggalkan kota Bethlehem. 因为他已经4年离开伯利恒。 Kenapa dikatakan bahwa kehidupan ke depan adalah satu kehidupan era new normal? 为什么这前面的生活是一个新的生活呢？ Karena sebelumnya ia bersama-sama dengan suami dan bersama dengan 2 putranya. 因为起初她是以她的丈夫和2个孩子， Nah sekarang setelah dia pulang, dia tinggal sendiri dan bersama dengan seorang menantu yang juga sama-sama janda. 这时候她回来是一个寡妇，和她的媳妇也是一个寡妇。 Bukankah ini satu kehidupan di era new normal yang tidak biasa yang dia jalani dibanding dengan 10 tahun yang lalu? 与4年前相比，是一个新的生活方式。 Tapi keputusan untuk kembali ini sekaligus menjadi langkah awal pemulihan hidupnya dan masa depan daripada Naomi. 但是这一个起步就恢复了她的生活。 Jangan berpikir kalau Naomi kembali ini adalah satu keputusan yang mudah. 不要想拿俄米回来是一个容易的决定。 Ketika dia sudah memutuskan untuk meninggalkan Bethlehem, 当她决定离开伯利恒， bahkan sudah menetap di sana 10 tahun, 并且离开了4年， maka untuk kembali ini bukan perkara yang gampang. 要再回来不是一件容易的事情。 Kalau Bapak Ibu pernah merantau gitu ya, 如果你曾经到各地流 apalagi dengan 浪， satu keyakinan bahwa di situ ada satu kehidupan yang baru, satu kehidupan yang lebih baik yang bisa kita raih, 深信在那个地方有新的盼望、新的生活， maka untuk kembali itu nggak gampang. 所以要回转是不容易的。 Walaupun kita pernah gagal, kita tetap bertahan untuk membuktikan bahwa keputusan kita itu betul. 虽然曾经失败，我们也要坚持，表明我们的决定是对的。 Karena di sini juga berbicara soal harga diri. 在这里也讲到人的自尊心。 Karena ketika kembali maka semua akan mengatakan, oh lihat loh ini orang yang gagal. 当我们回来的时候，人就说你是失败的。 Saya lahir di daerah Pontianak. 我生长在本地纳，本地 Tentunya orang Pontianak banyak merantau ke Jakarta atau ke Pulau Jawa. 这个坤甸的人很多到东爪哇，在椰城各地方 Di，situ mereka berjuang untuk memulai kehidupan mereka. 他们在那里奋斗过新的生活， Jarang ada yang mau kembali.
很少有人要回乡， Apalagi ketika mereka gagal, 特别当他们失败的时候， mereka tetap tidak mau kembali. 他们仍然不要回去， Karena ketika mereka kembali, mereka akan sangat malu. 因为他们感觉到很失面子， Mereka akan dipermalukan dan ditanya, oh inilah orang-orang yang pulang, orang-orang yang gagal ini. 这些失败的人他们回来了。 Nah sekarang engkau lihat, Naomi justru mengambil langkah untuk kembali. 你看拿俄米，他却立志要回来。 Nah ketika dia kembali, 当他回来的时候， begitu dia sampai di kota Bethlehem, 他这样到达伯利恒， orang langsung bertanya, apakah betul engkau Naomi? 他们就问你是否是拿俄米？ Tentunya selama 10 tahun ada begitu banyak perubahan yang terjadi. 当然，4年已经有很大的改 Mungkin pada 变。 waktu dia pergi masih begitu kuat sebagai seorang mama yang muda. 可能他去的时候是年轻的少妇， Seorang istri yang masih cantik. 是一个漂亮的妻子， Tapi karena pengalaman hidup yang begitu pahit dan begitu menyedihkan. 但是她人生的经历是这样 Raut 苦 wajah mungkin sudah berubah menjadi lebih tua. 可能她的脸孔已经变老了， Rambut itu mungkin sudah beruban. 可能她的头发发白了。 Walaupun mungkin sisa-sisa kejayaan atau kecantikan pada masa lalu mungkin masih ada. 虽然可能她英勇忍存， Orang bertanya, apakah engkau Naomi? 别人问她说：“你是拿俄米吗 Naomi mengatakan, jangan panggil aku Naomi lagi, panggil aku Mara. 不要再称我为拿俄米，叫我马拉， Yang artinya pahit atau kepahitan. 就是说苦的意思。 Kenapa? 为什么？ Karena di sini engkau lihat Naomi dengan jujur mengakui akan kesulitan, pergumulan, tantangan dan kepahitan masa lalu yang dia alami. 在这里，拿俄米她承认她以往所经历的一切苦恼、一切的烦恼、一切的忧伤。 Kehidupan 10 tahun yang dia jalani di Moab terlalu pahit. 她经历4年在摩亚地，非常的苦。 Kita ingat di dalam Lukas pasal yang ke-15, 我们记得在路加福音15章， yaitu kisah seorang anak yang hilang. 就是一浪子的故事。 Ketika dia pergi meninggalkan ayahnya, 当他离开他的父亲， dia membawa semua warisan yang dia tuntut. 他把一切的遗产带去。 Ketika semuanya sudah habis, 当他花尽了所有的， di situ dikatakan ada bencana kelaparan juga. 在那里也有饥荒， Dia mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. 他经历不能够坚持活下去， Makan pun sulit. 吃也很难。 Maka ketika dia sadar untuk kembali kepada ayahnya, 当他觉悟到要回到他父亲那里去， anak itu mengatakan, jangan panggil aku anak lagi. Jadikan aku ini hamba atau budakmu. 他说：“不要称我为儿子，把我当作是仆人。” Ini adalah satu kondisi real yang dialami. 这是一个他所经历的事迹。 Hari ini sama ketika kita mencoba melangkah keluar dari komunitas orang percaya. 今天我们要脱离这些信徒的团契， Ketika kita meninggalkan Tuhan. 当我们离开神， Dan saat kita menghadapi kehancuran. 当我们经历粉碎， Jangan lupa cepat kembali. 不要忘记要立刻回转。 Kalau kita tidak kembali kita akan tambah hancur. 如果我们不回转，我们要更加的粉碎。 Naomi maupun anak yang terhilang, mereka sadar, mereka cepat kembali. 拿欧米或者是浪子，他们觉悟立刻回转， Dia ngakui kegagalan, kesalahan dan keterpurukannya. 让他们在一切的困境当中， Dan mohon belas kasihan supaya Tuhan memulihkan. 恳求神怜悯，让神施恩。 Kita mungkin sering mendengar istilah bila bermasalah. 我们时常听到一个词，就说如果有问题， Banyak orang lebih dulu cari cara menyelesaikan masalah 很多人找方法来解决问题， daripada berbicara dengan Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah. 胜于向神诉说一切苦处，他能够为我们解决。 Ini adalah kondisi yang dialami oleh Elimelek dan Naomi. 这就是以利米勒和拿俄米所经历的。 Ketika ada masalah, dia bukan berbicara dengan Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah. 当他有问题的时候，他没有向神诉说， Dia terus mencari bagaimana cara menyelesaikan masalah. 他设法自己怎样来解决问题。 Yang paling baik adalah meninggalkan tempat Bethlehem. 最好的就离开伯利恒。
Tapi justru itu menjadi awal kehancuran. 那就成为他破碎的第一点。 Di era new normal ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 在这新的生活方式当 mari kita 中， belajar kembali kepada firman Tuhan ini. 让我们从神的话语学习。 Jangan kita menjalani kehidupan ini dengan kekuatan sendiri. 我们不要靠自己的力量来生 Bersandar 活， pada hikmat atau kecakapan kita. 不要只靠自己的聪明和智 Tapi 慧， belajarlah untuk berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. 但是我们要完全的交托给神。 Dalam menghadapi hari esok dan percayalah akan providensia Allah atas hidup kita anak-anaknya. 让我们相信神的应许来面对明天。 Naomi tidak berhenti sampai di situ. 拿俄米没有停止在这里。 Kalau kita perhatikan di dalam catatan kitab Rut, 如果我们看路德记的记载， kita akan mendapati Naomi tidak membiarkan pengalaman masa lalu dalam kehidupan yang normal, yang penuh dengan kepahitan itu membuat hidupnya terpuruk. 他没有让以往的成功来拦阻他今天的这个苦情。 Tentunya ada cukup banyak alasan bagi Naomi untuk kecewa, 拿俄米一定有很多理由使他失望， untuk marah atau berbagai emosi negatif muncul dan mengendalikan hidupnya. 可能他也有负面的感受， Karena pengalaman masa lalu yang terlalu buruk dan terlalu pahit. 因为过去的经历非常的苦。 Ini merupakan tantangan sendiri. 今天面对有同一的挑战， Ketika dia ingin memulai satu kehidupan yang new normal, satu kehidupan yang baru ke depan. 当他要再过一个新的生活方式， Coba kita bayangkan 我 kembali. 们来想象， Kalau engkau dan saya kehilangan pasangan hidup, 如果你我舍弃了我们的配偶， lalu kehilangan anak-anak dalam masa pandemik COVID-19, 在疫情当中也舍弃了儿女， bukankah ini satu kondisi yang membuat kita akan sangat terpuruk? 这使得我们感到非常的悲惨。 Bukankah mereka sudah berjuang untuk menyelamatkan diri, 他们已经设法在那里自救， tapi mereka kehilangan suami dan kehilangan dua 但 putranya. 是她舍弃了她的丈夫和2个孩子。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， dalam masa pandemik COVID-19 ini, 在这疫情当中， tentunya saya berdoa bahwa kehidupan anak-anak Tuhan semuanya baik-baik saja. 我祷告让神保守神的儿女们有好的生活， Terus ada di dalam naungan kasih setia dan rahmat Tuhan. 仍然在神的信色、慈爱看顾当中。 Namun satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, 但是有一件不能够否认的是， ada keluarga tertentu yang kehilangan akan anggota keluarga mereka. 有些家庭舍弃了他们所爱的人。 Kita mungkin mendengar ada keluarga tertentu, ada keluarga hamba Tuhan yang kehilangan akan anggota keluarga, bahkan hamba Tuhan itu sendiri terpapar lalu meninggal. 并且有的神父还有他的家人都经历疫情的这个称患， Untuk keluarga yang kehilangan anggota keluarganya dalam masa pandemik 在 ini, 这疫情当中舍弃亲爱的家人， saya turut berduka dan terus merasakan empati yang mendalam. 我与你同表哀痛。 Sedangkan sebagian yang lain dalam masa pandemik ini mengalami kesulitan karena pekerjaan, 而在疫情当中也经历了工作的困难， masalah ekonomi, dan mengalami begitu banyak kerugian. 在经济上遭受了破产。 Namun bagi engkau dan saya yang tetap dipelihara Tuhan, 但是你我仍然在神的看顾当 tetap 中， bertahan dalam masa-masa yang sulit ini. 能够在困境当中坚持。 Lalu sekarang kita memasuki atau mempersiapkan diri memasuki era new normal ini. 这时候我们进入了新生活方式， Akankah kita tetap dibelenggu oleh masa lalu kita? 是否我们仍然受以往所捆绑？ Karena kehilangan anggota keluarga, karena terpurukan secara ekonomi yang kita alami. 因为舍弃了家人，舍弃了财富。 Naomi tidak membiarkan masa lalu hidupnya itu membelenggu hidupnya. 拿俄米没有让他的往事来捆绑他， Kehilangan, kepahitan yang dia alami dan tidak membiarkan itu membelenggu hidupnya. 他所舍弃的他的苦度没有在那里捆绑他， Ia bangkit 他起来， dan bahkan ia menatap akan hari esoknya 他来面对明天， dengan penuh pengharapan. 充满盼望。 Nah, kalau kita coba lihat di dalam Rut pasal yang ketiga, 我们看路德记第3章， ayat yang pertama. 在第1节， Naomi berkata demikian. 拿俄米这样说： Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" 路德婆婆拿俄米对他说：“女儿啊，我不当为你找个安身之处，使你享福吗？” Ayat ini adalah bicara soal hidup masa depan. 这里讲到前程，
Satu kehidupan yang harus mereka tempuh untuk hari esok. 就是要面对明天的生 Dia tidak 活。 bicara soal masa lalu yang penuh dengan kepahitan dan kehilangan dan kematian itu. 他不说以往的舍弃和所受的一切的损 Naomi 失， melihat jauh ke depan dan merencanakan sesuatu yang baik bagi Ruth. 但是看到前面怎样为路的安排好的前程， Bukankah ini satu contoh teladan mertua yang begitu luar biasa? 这是一个好婆婆的一个榜样。 Supaya Ruth ini memperoleh kesempatan berkeluarga, ada tempat bernaung, ada tempat berlindung yang memberikan rasa aman. Bahkan dia katakan supaya engkau berbahagia. 让她找个安身之处，使你享福， Ini luar biasa bukan? 这是非常了不起的。 Bagaimana dia memikirkan kesejahteraan akan menantunya dan hari esok menantunya yang masih muda ini. 她来想象这个她年轻媳妇的前途， Akibatnya apa kalau kita perhatikan? 她的后果什么呢？ Naomi sendiri pun menikmati akan kebahagiaan dan sukacita hidup. 她自己也享受了这个部分。 Saya bacakan di pasal yang keempat, 我们看第4章， ayat yang 13. 在13节那里， Lalu Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. 伊斯波阿瑟娶了路德为妻，与他同房。耶和华使她怀孕，生了一个儿子。妇人们对拿俄米说：“耶和华是应当称颂的，因为今日没有撇下你，使你无至亲的亲属。愿这孩子在以色列中得名声，他必提起你的精神，奉养你的老，因为是爱慕你的那儿妇所生的。有子而妇比有7个儿子还好。” Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹 ketika 们， kita memasuki tantangan kehidupan di era new normal ini, 当我们进入新方式的挑战， dunia membutuhkan orang-orang yang tangguh, 世界上需要这些坚强的 yang 人， dikuatkan oleh anugerah Allah, 而被神的恩典所 yang 坚 tidak 定。 mementingkan diri sendiri, 他不再自私， sebaliknya bersandar pada kuasa Tuhan seperti Naomi ini. 但是依靠神的潜 Dia tidak 能。 membiarkan masa lalu yang sulit yang dia alami, kepahitan yang dia alami membelenggu perjalanan hidupnya. 他不让往事在那里捆绑 Dia 他， terus melihat ke depan walaupun penuh dengan kesulitan dan tantangan. 他只往前射。 Dia percaya di situ ada satu kehidupan yang jauh lebih indah dan jauh lebih baik. 他相信前面有更好的生活， Dia memikirkan walaupun di situ penuh dengan tantangan dan kesulitan, dia tetap hadapi. 虽然前面有挑战，他仍然面对。 Dalam anugerah Allah, Naomi menikmati akan kesukaan yang datang daripada Tuhan. 在神的恩典当中，拿俄米享受了神的看顾。 Saat Anda dan saya menjalani kehidupan di era new normal, 当你我在这新生活当中， dengan mematuhi seluruh protokol kesehatan yang ada, 我们要遵照一切健康的条件， kita memakai masker sekali lagi. 我们在用口罩， Kita memakai banyak hal, kita menjaga jarak social distancing. 我们遵行这个社会的隔离。 Tapi jangan lupa, 但是我们不要忘记， kenapa kita pakai semuanya itu? 为什么我们使用这一些？ Ini sebenarnya sebagai satu bentuk pengingat 这就是一个在辅导的生活 mengenai 当中 mortalitas atau kefanaannya kita ini. 给我们看见这暂时的生活。 Oleh karena itu jangan lupa kita membagikan pengharapan di dalam Kristus. 所以我们要在基督里分享我们的经历， Karena kita sadar kefanaan kita setiap saat kita bisa terinfeksi, setiap saat kita bisa terpapar, setiap saat kita bisa tertular. 因为我们看这暂时，我们随时随地都会被感染， Dan setiap saat kita bisa mati. 每时每刻我们可能会 Maka itu 死 untuk 亡。 memperpanjang harapan usia hidup kita memakai semuanya itu. 所以我们要延长寿命，我们就要用 Tapi 这 di 些。 balik itu sebenarnya sebagai satu bentuk pengingat akan kefanaannya kita. 但是这一些提醒我们生命的短暂。 Nah, ketika kita
sadar akan keterbatasan, kefanaan dan mortalitas hidup kita ini, 当我们觉悟到我们生命的短暂， maka mari bagikan pengharapan di dalam Kristus. 让我们把在基督里面的盼望分享出来， Ceritakan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari pandemik dosa ini, 向众人诉说神怎样在疫情当中拯救了我们， yang akan membawa kita kepada kehidupan atau penghukuman yang kekal, yaitu kematian yang kekal itu. 带领我们脱离那永远死亡的这个灭亡。 Ketika engkau dan saya Tuhan lindungi, 当你我这样的传说神的恩典， melewati masa pandemik dan sekarang kita menyongsong akan era new normal, 度过这个疫情而面对新生活的方式， itu bukan berarti engkau dan saya tidak akan mengalami kematian. 并不是说你我不再面对死亡， Tetap kita akan alami. 我们仍然要经历死亡， Ini hanya masalah waktu dan cara. 只不过是方法和时间罢了。 Ingat kisah Elimelek dengan keluarganya. 我们要记得以利米勒和他的家 Mereka 人， tidak bisa menghindar apa yang ditakutkan dalam pandemik kelaparan, yaitu kematian. 他们不能够免弃他们对死亡的恐惧。 Ketika mereka ingin menghindar, tetap mereka mengalami kematian. 当他们要逃避，他们仍然面对。 Karena Ibrani pasal 9 ayat 27 mengatakan, 因为希伯来书9章27节说， sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu akan dihakimi. 按着定命，人必有一死，死后并有审判。 Engkau dan saya tidak bisa menghindar dari kematian. 你我不能够避免这些， Karena ini adalah natur kefanaan dan mortalitas hidup kita. 这就是暂时生命所要面对的。 Tubuh yang sudah jatuh dalam dosa ini. 这个肉体已经跌在罪里， Sungguh pun demikian. 虽然如此， Engkau dan saya tidak perlu takut. 你我不用惧怕。 Kenapa? 为什么？ Karena engkau dan saya adalah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan dalam Kristus oleh anugerahnya. 因为你我已经在基督的恩典里面被拯救， Termasuk akan hari esok kita di era new normal, kita percaya ada providensia Allah. 就是明天面对新生活方式，也有神的恩典和看顾。 Setiap zaman selalu ada tantangan dan kesulitan. 每一个时代都有它的困境， Termasuk di era new normal ke depan tetap ada kesulitan. 特别在新生活方式，当然有挑战。 Bagian kita adalah kita menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin. 在我们这一方面，就是我们尽量的活 Bagaimana 得 kita 好， terus mendekat kepada Tuhan. 我们更加亲近神。 Jika sesuatu yang buruk tetap terjadi, 如果有不好的发生， berarti Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik 表明神为我们预备更好的。 daripada perlindungan. 透过这些， Bukankah kalau kita lihat Naomi ketika dia kehilangan anggota keluarganya, 当拿欧米舍弃他的家人， dia mengalami semuanya itu sebagai sesuatu yang buruk, bukan? 他经历这一些是不好的。 Namun kalau engkau baca di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-17, 但是当读第4章17节， tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. 在17节这里说，邻居的妇人说拿欧米的孩子了，就给他和起名叫俄贝德。这俄贝德就是耶西的父，耶西是大卫的父。 Apakah waktu itu Naomi sudah melihat Isai atau Daud? 那时候拿欧米是否看见了以赛，还有看见耶西，还有看见大卫？ Saya pastikan tidak. 我肯定说没有看见。 Apakah dengan demikian lalu Tuhan berhenti berkarya? 然后是否神停止工作？ Tidak, Tuhan 没有的。 tetap terus berkarya. 神继续不断的动工。 Ketika dia mengalami hal yang buruk dan terjadi atas hidupnya, 当他经历这些不平凡的事情， disitulah kita melihat Allah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada sekedar perlindungan atau menyelamatkan jiwa atau nyawa dari suami dan anak-anaknya. 那里我们看见神为他安排一切优美的事，胜过他所遭遇的。 Karena dari kemudian hari dari keturunan Obed inilah lahir yang dikatakan Isai Daud yang menjadi bapa leluhur daripada Yesus Kristus. 因为从他的后代当中，就是以赛，就是耶西的大卫的父。 Satu pandangan Tuhan yang berkarya jauh ke depan. Justru melalui keturunan Obed inilah lahir juru selamat. 借着俄贝德的后代产生了救主。
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们， Saya ingin sharing sedikit mengenai kehidupan saya. 我在这里分享我的生活。 Kira-kira 2 tahun yang lalu, 2年前， istri saya itu semufobi, sebagian mungkin kenal gitu ya, divonis karena kanker stadium akhir. 我的妻子被判定是癌症最后的一期。 Waktu itu saya sungguh-sungguh shock. 那时候我感觉到非常的受打击， Waktu itu kami mengalami tekanan yang begitu luar biasa. 我们感受到很大的压力。 Satu sisi adalah mengenai kesehatan, 第一就是健康方面， sisi yang lain adalah mengenai keuangan. 第二点就是在经济方面， Karena masalah untuk menjalani pengobatan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 因为要在那里就医有很多的金钱。 Kalau saya boleh jujur, saya katakan saya habis 1 rumah sudah. 我花了1间家的。 Tapi waktu itu ketika kami menghadapi tekanan yang berat itu, 当我们面对这样的压力， saya tidak berusaha menyembunyikan semuanya itu. 我没有把它隐藏出来， Saya berkata dengan semufobi apa adanya. 我向他说， Baik kondisi kesehatannya maupun kondisi keuangan keluarga yang ada. 不论是他的病情，不论是经济方面， Waktu itu saya mengucapkan satu kalimat yang sampai sekarang saya masih ingat. 我说了一句话： Mari kita jalan bersama-sama dengan Tuhan 我们与主同行， dan lihat bagaimana Tuhan memimpin ke depan. 我们看上帝怎样带领我们前面的路。 Saya bilang semuanya itu sudah terjadi. 我说一切都发生了， Kita mau menangis, kita mau apa juga percuma. 我们要哭要喊也没有 Sekarang 用， mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. 至少我们与神同行。 Lalu lihat bagaimana Tuhan memimpin ke depan. 我们看神怎样带领我们 Sampai 前面， seberapa jauh, 到多么远，神 saya 带 juga 领 nggak 我 tahu. 们，我也不晓得。 Puji Tuhan. 感谢主。 Ketika kami belajar untuk menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan, 当我们学习向神交托， Tuhan memimpin kami sampai hari ini. 神就引领我们直到今天。 Dan semufobi dalam kondisi yang sangat amat baik. 他有非常好的健康， Punya kesempatan berobat sampai ke luar negeri. 他曾经到国外去就医， Dan kami tidak kekurangan. 我们没有缺乏。 Itu pun karena kemurahan dan belas kasihan daripada Tuhan. 那是上帝的怜悯和慈 Kehidupan di 悲。 era new normal ke depan tidak gampang. 在这新生活方式不容易， Sebagian kita mengalami kesulitan karena usaha atau bisnis. 有时候我们在工作上、生意上有挑 Sebagian 战， kehilangan anggota keluarga. 有些失去他的家人， Sebagian kehilangan pekerjaan. 有的失去工作， Namun kita mempunyai Tuhan 但是我们仍然有神， yang menjadi tumpuan dan sandaran hidup kita. 成为我们的依靠。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹 Kita 们， sadar tidak seorang pun yang kebal terhadap tantangan atau badai kehidupan ataupun kesulitan. 我们知道没有一个人麻木的面对人生的风波， Apakah dia orang yang punya atau tidak punya, 不论是富有的还是贫 orang 穷 yang 的， dekat Tuhan atau jauh dari Tuhan. 一个亲近主还是远离主的人。 Bahkan kita mendengar ada beberapa pendeta juga mengalami akan kehilangan hidupnya karena COVID-19 ini. 也有几个牧师失去了他们的生命， Ini adalah satu kondisi yang ada. 这是一个这样的情 Tapi di 景。 tengah-tengah kondisi yang ada ini, 在这困境当中， ketika Tuhan memimpin kita memasuki era yang new normal ini, 当神带领我们进入这个新的环境里 mari 面， kita terus berharap dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. 让我们仍然仰望与神同行， Dan mohon belas kasihan Tuhan. 恳求神怜悯。 Saya tunjukkan satu gambar kepada Bapak Ibu semuanya. 我在这里有一个， Nah, sebagian hamba Tuhan pasti kenal nama orang ini. 一部分人一定知道这个人 Craig Kinner. ，Greg Inner， Dia adalah seorang pakar Alkitab, pakar Biblika yang sangat luar biasa terkenal. 他是一个非常出名的神学家。 Banyak dosen-dosen seminari memakai bukunya sebagai rujukan. 很多人使用他所做的书。 Satu waktu ketika masih dalam masa muda yang dia jalani, 当他在他的生活当中， ketika dia sedang giat-giat melayani Tuhan, 他正在热心侍奉， istrinya dikatakan pada waktu itu selingkuh dengan teman baiknya. 他的太太出墙有外遇， Lalu dia Kenner ini sangat mencintai akan istrinya. 他非常爱他的太太， Dia terus menarik dan coba memulihkan kembali istrinya supaya balik. 他在那里要恢复与太太的关系， Tapi tetap gagal. 但是仍然不能够。 Sampai akhirnya dikatakan 然后他说， istrinya itu menceraikan dia. 他的妻子离开他， Lalu lari dengan selingkuhannya. 一直私分，
lalu membawa semua harta yang ada. 而把他的财富一切带走。 Pada waktu itu, Craig Kinner ini mengalami tekanan hidup yang begitu luar biasa. 然后他经历很大的压力， Dia mengatakan satu kalimat seperti ini. 他这样说： Tuhan, selama ini saya setia melayani panggilan-Mu. Tapi kalau seperti ini harga yang harus dibayar, saya tidak sanggup. 他说这一向来我是忠心侍奉你，但是如果这样的付代价，我实在不能够承担。 Kalimat ini bukankah juga sering kita ucapkan? 这样的话，可能我们也时常说出 Saya 来。 sudah setia mengikut Tuhan. 我已经忠心的跟随主。 Kalau pengorbanan harganya begitu mahal, saya tidak sanggup. 如果这个牺牲是这样大，我不能够承担。 Harga yang dibayar Naomi itu begitu luar biasa. 拿欧米所付的代价也是这样大， Kehilangan suami dan kedua anak. 她失去了的丈夫和2个孩子。 Kenner pada waktu itu dia sangat mencintai istrinya. Kenner 他当时很爱他的太太， Ketika krisis terjadi, dia sedang diterima mengikuti program doktoral di sebuah universitas yang bergengsi. 当这一件事情发生的时候，他正在拿他的博士学位， Kondisi membuat pernikahan itu begitu hancur. 使到他的婚姻破坏。 Bahkan dikatakan waktu itu uang hanya tinggal $10 ada di sakunya. 那时候他只有4个美元， Apa arti kesemuanya itu? 这一些是什么意思呢？ Orang-orang di sekitarnya, anak-anak Tuhan di sekitarnya juga memberikan komentar. 他四周围的人也这样说议论， Nggak mungkin lah istrimu selingkuh kalau nggak ada sebab. 不可能你的太太会跟别的人。 Kalau pernikahan hancur pasti ada kesalahan di pihak suami dan istri. 如果婚姻破碎，这是有双方的错误， Ini adalah komentar yang muncul yang dia dengar. 这是他所听的议论， Bukankah ini juga gampang terjadi atas hidup kita? 这也容易发生在我们身 Ketika 上。 kita membutuhkan dukungan, 当我们需要人支持， justru keluarga mungkin saudara seiman orang yang sama-sama satu gereja 可能同一间教会的人 memperburuk keadaan 在那里议论我们， sampai begitu luar biasa sulitnya yang dialami oleh Kinner ini. 所以 Kenner 他面对这样的困境， Dia berpikir untuk bunuh diri. 但是他能够在这困境当中， Ketika dalam depresi yang begitu luar biasa mencekam itu, 当他这样的受压力当中， ada seorang rekan majelis yang satu gereja yang tempat dia melayani, 有一位这是与他在一起侍奉的， lalu berkata kepada Kenner, 然后向他说： jika kamu berpikir untuk bunuh diri karena perceraian ini, ingat keadaan di neraka jauh lebih buruk dibandingkan penderitaan yang kamu alami sekarang. 如果你想现在要自杀，你要因着这个离婚事件而自杀，你要想想在地狱比现在更痛苦。 Kalimat dari rekan majelis ini tiba-tiba menyentak pikiran daripada Kenner. 这一句话提醒了他， Lalu dia kembali untuk bertelut di hadapan Tuhan. 然后他再次匍匐在神的面前， Dia menyerahkan semuanya ke dalam tangan 他 Tuhan. 把一切交托给神。 Walaupun dia tidak mengerti kenapa dia harus mengalami kondisi seperti 虽 itu. 然他不明白为什么要经历这些事， Tapi dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal memanggil akan hidupnya. 但是他相信神不会失败来引导他。 Singkat cerita, akhirnya Craig Kinner ini menyelesaikan studi doktoralnya. 然后他读完他的博士， Lalu dia menikah dengan seorang perempuan yang lain yang bernama Madeline. 他然后再婚， Seorang perempuan yang begitu mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, dia ketemukan pada waktu dia sama-sama sekolah studi doktoral. 就是在读博士当中所遇见一个这样爱主的姐妹。 Dan sekarang mereka berdua keliling dunia menjadi berkat bagi banyak akademisi, banyak pendeta yang belajar, banyak gereja Tuhan. 现在他们各地去那里传神的信息，在各神学院当中成为祝 Banyak 福。 buku yang dia tulis yang memberkati banyak orang. 有写了很多著作而祝福了多人， Bukankah ini luar biasa? 这是一个非常 Di 的事。 saat dia terpuruk mengalami tantangan hidup yang begitu berat, 当他面对这样沉重的挑战， di situ dia kembali bertelut di hadapan Tuhan. 他再次匍匐在神的面前， Lalu Tuhan memulihkan, membangkitkan dia. 然后神兴起他，恢复了他。 Ini yang dilakukan oleh Naomi.
这就是拿欧米所做的。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. 各位弟兄姐妹们， Ketika engkau dan saya memasuki kehidupan di era new normal ini, 当你我进入新生活方式， dengan tantangan yang tidak mudah juga, 有不容易的这个挑战， mari kita bertelut di hadapan Tuhan dan mohon anugerah Allah. 我们匍匐在神的面前， Kita tahu bahwa Tuhan 我们 yang 知 berdaulat itu, 我们知道神在我们身上的主权 yang，mempunyai rencana atas kehidupan kita, 他在我们生活上有他美 maka 好的计 percayalah 划。 bahwa itu tidak akan pernah bisa digagalkan hanya oleh karena kesulitan hidup. 我们要相信神的计划不会因着苦难而消失。 Sekarang adalah tinggal apakah kita tetap mau bertekun dan mencari wajah Tuhan. 至少我们是否能够继续坚强的来寻找神的面？ Panggilan Tuhan atas hidupmu dan hidup saya tidak akan pernah gagal. 神在你我身上的呼召不曾失败， Kita hanya diminta untuk taat menjalani hari lepas hari. 神只要我们顺服的遵行。 Salah satu kekuatan kita adalah lihatlah tantangan kehidupan di era new normal sebagai proses di mana kita sedang memasuki satu keadaan yang lebih baik yang disediakan oleh Tuhan. 我们的挑战就是面对新生活方式的这不过是过程，让我们经历神更好的带领。 Seperti Naomi memulai kehidupan di era new normal ketika dia kembali pada saat dia kehilangan suami dan anaknya. 好像拿俄米她回来，当她失去丈夫孩子的时候， Dia tahu ke depan ada sesuatu yang jauh lebih baik yang Allah sediakan. 她知道她的前途，神为她预备更好的。 Ada banyak hal yang engkau dan saya tidak tahu ke depan. 在前面你我有很多不懂得的事情， Tapi mari kita lihat dari perspektif iman. 但是我们有信心的眼光， Mari kita terus berharap dan percaya pada providensia Allah atas hidup kita. 我们继续不断的仰望神的看顾保守， Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. 因为没有一件事情使我们与神的爱隔离， Termasuk kehidupan kita di era new normal 就 ini. 是在这新生活方式。 Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. 让我们主内弟兄姐妹们， Di tengah-tengah tantangan hidup di era new normal ini. 在一切新生活方式挑战当 Terus 中， berharap dan percayalah pada providensia Allah 我 atas hidup 们 kita. 继续不断的仰望依靠神， Kasih Allah yang Kristus curahkan atas hidup kita. 就是神倾倒给我们的大爱， Lebih daripada cukup menopang hidup kita di hari-hari 足 mendatang. 够托住我们来度过的每一天。 Bagaimana kehidupan kita hari ini? 今天我们的生活如何？ Kita menjalani sebuah kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. 我们过着一种新生活方式， Kita dituntut untuk terus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan di era new normal. 我们被要求来适应着新的环境， Jalanilah semuanya itu 让我们度过吧。 dengan terus berdoa dan bersandar kepada Tuhan. 继续不断祷告和依靠 Biarlah 神， Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan kepada kita semuanya. 让神给我们智慧、聪明、能力， Dan kehidupan Bapak Ibu tetap boleh terpelihara, terjaga dengan baik. 我们的生活蒙神保守和看顾。 Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya 神祝福每一个自己， di dalam menyongsong era new normal ini. 来面对新生活方式， Dengan terus berharap dan bersandar dan percaya pada providensia Allah atas hidup kita. 继续不断的信靠、仰望神的看顾和保守。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan memimpin kehidupan kami. 亲爱的父上帝，我们感谢神你在我们生活上的带领， Di tengah-tengah kesedihan, kehilangan yang mungkin kami alami. 在我们悲伤舍弃的当中， Kesulitan secara finansial, ekonomi atau pekerjaan yang kami hadapi. 所面对的一切经济困境， Sampai hari ini Tuhan tetap memelihara kami. 直到今天你仍然看 Tuhan 顾我 terus 们， memberikan kesempatan untuk kami jalani kehidupan. 你继续让我们有机会活着。 Tuhan juga pimpin kami ke depan. 神也要引导我们的前程， Sebagaimana Naomi di tengah-tengah kehilangan kesulitan yang dia alami karena kehilangan suami dan anak. 好像拿欧米在困境当中失去了她的丈夫和孩子， Tapi kami juga melihat bagaimana Tuhan mereka sesuatu yang baik atas hidupnya. 但是我们看见神也为她计划了更美好的生活， Dia boleh kembali menata hidupnya dan masa depannya. 她可以回转，再次调整她的生活， Dan melalui Obed cucunya di kemudian hari lahirlah Isai, Daud dan juru selamat kami. 透过一辈的产生耶西和大卫。 Disitulah kami melihat Tuhan terus berkarya ketika kami belum bisa atau tidak sempat melihat.
这我们看见神继续不断的动工，虽然我们还未看见。 Hari ini mungkin belum banyak hal yang bisa kami lihat, 今天可能我们没有看见什么事， termasuk kebaikan di depan. 就是在前面的好处。 Tapi di dalam iman kami tahu Engkau terus berkarya, 但是以信心，我们知道你继续不断的动工， merenda sesuatu yang indah untuk hidup kami. 在为我们防治一个美好的事。 Peliharalah umat-Mu ya Tuhan. 求你保守我们的信心， Secara khusus ketika kami memasuki era new normal ini. 特别当我们进入新生活方式， Naungi kami dengan kasih setia dengan rahmat-Mu. 让你的信是慈爱与我们同在。 Berkati gereja Tuhan. 祝福你的教会， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Kiranya firman Tuhan yang sudah bersama-sama kita dengarkan dan kita renungkan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita mempersiapkan diri memasuki era new normal. Jemaat yang terkasih, saat ini mari kita bersama-sama akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Saya mengajak kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan persembahan kita yang terbaik. Jemaat sekalian dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer atau nanti akan scan barcode yang akan muncul di layar jemaat sekalian. Dan mari sambil kita akan memberikan persembahan, kita naikkan satu pujian, serahkan yang terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, serahkan tenaga mudamu, serahkan tubuh jiwa rohmu, berperang kebenaran. Yesuslah teladan dan terindah, berani teguh tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, serahkan tenaga mudamu, lengkapkan senjata Injil, setia berperang bagi Dia. Serahkan yang terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, sungguh besar kasih-Nya. Bagimu Dia serahkan diri, mulia surga diberi. Serahkan nyawa dengan rela, Dia mati bagimu. Setialah dan bekerja, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, serahkan tenaga mudamu, lengkapkan senjata Injil, setia berperang bagi Dia. Mari jemaat bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, pada hari ini Tuhan kami membawa ke hadapan-Mu persembahan kami yang terbaik. Tuhan, kami berdoa kiranya persembahan kami ini boleh berkenan bagi Tuhan. Dan kami berdoa kiranya melalui persembahan kami ini boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami dan juga orang-orang yang akan ambil bagian di dalam pengelolaan ini Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat sekalian, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Dan doa berkat nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lim Supianto. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Oleh Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam hidup rumah tanggamu. Kiranya Tuhan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah dengan memberkati hasil pekerjaan dan usaha tanganmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau baik pada waktu keluar maupun pada waktu masuk, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu bagi setiap kita, Tuhan memberkati.